Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Hilmi bin Muhammad Arifin. Saya daripada kos DDWP, Diploma Perikanan. Untuk subjek kali ini iaitu subjek Sains, Teknologi dan Manusia UHIT 1022. Saya akan jelaskan satu topik daripada tiga topik yang saya boleh pilih, iaitu kosmologi. Seperti yang semua orang tahu, kosmologi ialah benda yang berkaitan dengan seluruh alam, dengan alam semesta. Tapi adakah kita tahu apa itu alam semesta dengan terperincinya lah. So jadinya alam semesta ni ia merujuk pada semua benda yang wujud, sama ada kita boleh lihat ataupun benda yang kita tak boleh lihat. Alam semesta ni juga dia terbagi kepada dua benda. Yang pertama adalah benda yang tak wujud dan juga benda yang wujud. Okey. Kita berbalik semula kepada kosmologi. Disebabkan saya pun dah terangkan pasal alam semesta dengan terperinci, jadinya dah tahulah apa itu alam semesta dengan secara generalnya lah, secara terperincinya. Berbalik semula kepada kosmologi. Kosmologi bukanlah satu entiti, tapi dia adalah satu ilmu. Semua yang berkaitan dengan logik, ia adalah satu ilmu. Seperti kosmologi dia adalah ilmu yang berkaitan dengan alam semesta. Kosmologi ilmu yang dikaji oleh manusia, sama ada dengan fizik ataupun metafizikal. Manusia juga dia kaji semua struktur ruang angkasa ataupun dalam bahasa Inggerisnya space-time continuum, dengan skala sebesar galaksi, beberapa banyak galaksi ataupun sekecil-kecil manusia, mikroorganisma dan juga seterusnya lah. Untuk tajuk kali ini saya akan terangkan tiga perkara sahaja, iaitu yang pertama mengenai planet yang berada di solar sistem kita dan juga yang di luar solar sistem kita. Yang kedua, mengenai pergerakan matahari mengelilingi bima sakti kita. Dan yang ketiga ialah mengenai pergerakan bumi, peredaran bumi siang ke malam. Okey. Jadinya kita akan pergi ke perkara yang pertama, iaitu mengenai planet. Seperti semua orang tahu, dalam solar sistem kita ni ada 8 planet. Dia 9, tapi itu termasuk dengan Pluto. Pluto, ahli saintis dan ahli astronomi sekarang ni dia masih berdebat lah daripada dulu sehingga ke hari ini, bahawa Pluto ni adalah satu bintang, bukannya planet, tapi ialah bintang. So jadinya tinggal 8 sajalah planet, iaitu seperti kita tahu, Mercury, Zura, Bumi, Mushtari, Marikh dan juga yang lain-lain lah. Itu hanya dalam solar sistem kita. Yang ada di luar solar sistem kita, kita panggil sebagai exoplanet. Exoplanet ni dia ada banyak jenis-jenis dia. Sebagai contohnya macam super bumi, tak pun bahasa Inggeris, super earth, gas giant, dan juga satu nama lagi, nama dia terrestrial. Terrestrial adalah satu planet yang dia hanya adalah batu saja, dia berskala dengan batu saja. Exoplanet yang berdekatan dengan solar sistem kita ni pula adalah hanya ada satu saja berdekatan, iaitu nama dia Proxima Centauri b. Ianya 4 tahun cahaya saja daripada solar sistem kita. Walaupun bagi kita 4 tahun ni agak lama untuk capai ke sana, tapi bagi angkasa lepas ni 4 tahun cahaya hanyalah sekejap saja. Proxima Centauri b ni ia dikenali sebagai super bumi. Jisim dia 1.2 kali bumi dan dia ambil masa 11.2 hari saja untuk mengelilingi satu orbit dia. Tapi ada banyak lagi exoplanet yang dekat di luar solar sistem kita ni lah, tapi banyak sangat sehingga kan manusia ramai belum tahu pasal exoplanet tersebut. Ramai yang belum discover lagi, ramai yang belum dapat tahu lagi. Untuk itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pergerakan matahari. Terdapat banyak juga perdebatan di kalangan pihak saintis, ahli astronomi sendiri mengenai pergerakan matahari ini. Mereka bertanya, adakah matahari ini bergerak ataupun tidak bergerak? Jawapan dia, matahari ini dia bergerak, tetapi dengan kadar yang sangat-sangat perlahan. Walaupun dia bergerak dengan 720,000 km per saat, tapi bagi kita sangat-sangat perlahan. Bagi kita sangat laju, tapi bagi mereka sangat perlahan. Dia mengelilingi kita punya pusat galaksi kita yang dikenali sebagai red giant,
dia mengambil masa dalam 250 juta tahun untuk mengelilingi satu peredaran. Seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-33 yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Di dalam Al-Quran yang dah wujud dah lama, dah wujud 1400 tahun pun, dah mengatakan bahawa matahari ni bergerak mengikut peredarannya. Matahari ni dia tak stay dalam satu tempat, dia tak kekal dalam satu tempat, tetapi dia bergerak, sentiasa bergerak. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, mengenai peredaran siang dan malam. Dalam Al-Quran juga dia dah sebut, dalam Al-Quran dah sebut mengenai ini. Salah satu perkara ini dalam surah Al-Isra ayat 12 yang bermaksud, dan kami jadikan siang dan malam itu dua tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Maka kami hapuskan tanda malam itu sehingga menjadi gelap gulita. Dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang supaya kamu mudah mencari rezeki dan limpah kurnia Tuhan kamu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisab, dan tiap-tiap sesuatu kamu perlukan untuk dunia dan agama kamu. Dalam Al-Quran juga Allah dah jelaskan bahawa bumi ini sentiasa berputar. Bumi ini berputar mengelilingi matahari dan bulan berputar mengelilingi bumi. Jadinya bumi berputar mengelilingi matahari adalah bumi sentiasa berputar. Maksudnya macam satu bumi, separuh bumi menjadi siang dan separuh lagi bumi jadi malam. Dan dia akan jadi sebaliknya selagi bumi ini berputar sehingga kehancuran alam semesta nanti. Tapi ianya berlaku sangat perlahan sebab manusia perlu rehat pada malam hari, dan pada siang hari manusia boleh bekerja, manusia boleh kerahkan tenaga mereka untuk cari. Jadinya secara konklusi tajuk ni, kita kena menghargai ciptaan Allah yang telah ciptakan kepada kita, supaya sebabnya kita belum tahu secara 100% seluruh alam ni dengan komplit lah orang kata, sebab banyak lagi misteri alam semesta ni yang kita belum tahu lagi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.